إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah pada malam ini kita sambung muzakarah ataupun perbincangan kita pada Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita telah pun sampai pada muka surat 19. Muka surat 19. Baik, kita ke belakang sikit, muka surat 18. Tengok muka surat 18. Pelajaran penting yang terkandung dalam bab ini. Baik, saya kira sahabat-sahabat kita ada yang dengar. Sahabat-sahabat kita ada bersama dengan kita. InsyaAllah tolong bagi respon. Adakah dengar? Ada sahabat kita daripada jengka 21 ada yang tak boleh buka tu, cubalah reload balik. Macam mana? Macam mana orang Johor, orang JB ada dengar? Sahabat kita daripada JB ada dengar? Tolong bagi respon. Okey, hari ini sahabat daripada jengka 21 ni. Baik, saya kira ada yang telah pun dengar, dan yang tak dengar tu minta dia reload balik lah. Baik, tolong. Baik, Alhamdulillah. Kita tengok pada pelajaran penting yang terkandung dalam bab ini. Pelajaran penting yang terkandung di dalam bab yang pertama. Bab yang pertama, apa tajuk dia? Bab yang pertama. Tengok balik, tauhid, hakikat dan kedudukannya. Tauhid, hakikat dan kedudukan tauhid. Baik, bagi tajuk ini disimpulkan dengan poin-poin penting. Baik, kita tengok. Teruskan pada muka surat 18. Pelajaran penting yang terkandung di dalam bab ini. Pelajaran penting yang terkandung di dalam bab ini, yang pertamanya ialah hikmah diciptakan jin dan manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah ni perkataan dia yang mudah kita nak faham daripada perkataan bahasa Arab. Syekh Hamali dia kata belajar bahasa Arab penting. Inilah penting sebab perkataan-perkataan di dalam pengajian ilmu agama kita ni banyak menggunakan bahasa Arab. Kadang-kadang bahasa Arab itu tidak difahami sebagaimana yang dikehendaki di dalam bahasa Arab itu sendiri. Akhirnya kita faham dengan bahasa kita. Jadi kadang-kadang dia melencong. Baik, hikmah diciptakan jin dan manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya kebijaksanaan. Hikmah ni daripada perkataan hakim, iaitu kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin dan manusia. Iaitu hikmah diciptakan jin dan manusia inilah untuk beribadah. Itu saja urusan kita di dunia ini yang paling penting. Yang lain-lain itu adalah yang mengikut saja. Kalau yang ada sangkut paut dengan urusan utama kita itu, maka dia akan jadi penting juga. Dan kalau tidak ada sangkut paut, maka dia tidaklah dianggap penting sebenarnya. Hikmah diciptakan jin dan manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah untuk beribadah kepada Allah. Allah Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, ibadah adalah hakikat tauhid. Ibadah adalah hakikat kepada tauhid. Jadi tauhid ni kita kata percaya. Iman ataupun tauhid ataupun akidah, dia adalah kepercayaan kepada sesuatu yang wajib kita percaya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadah itu adalah hakikat kepada tauhid itu. Sekiranya seseorang yang mengakui bahawa dia bertauhid, dia beriman, tetapi tidak timbul kesan ibadah pada diri dia, maka sebenarnya itu adalah tauhid yang tidak sempurna. Ibadah adalah hakikat tauhid.
Sebab pertentangan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaumnya adalah dalam masalah tauhid ini. Dalam masalah tauhid ini, maksudnya lah dalam masalah tauhid ibadah, tauhid ubudiyah ataupun tauhid uluhiyah. Jadi maksudnya pertentangan di antara Nabi dan juga kaum dia bukanlah berkenaan dengan alam ini ada yang menciptakan ataupun tidak. Bukan itu. Kerana semua secara fitrahnya telah pun meyakini adanya suatu kuasa yang menciptakan alam ini dan juga yang menguruskan, yang bijak menguruskan alam ini. Itu bukan perkara yang menjadi pertentangan di antara Rasulullah SAW dan juga kaum musyrikin Mekah. Tapi ada sesuatu lagi yang sebenarnya yang menjadi pertentangan, iaitu tauhid, masalah tauhid uluhiyah ataupun tauhid ubudiyah ataupun di dalam masalah ibadah. Itu kita kena faham. Bukanlah berkenaan dengan rububiyah. Rububiyah ialah berkaitan dengan penciptaan, berkaitan dengan pengurusan alam ini. Jadi itu tidak ada masalah bagi sesiapa pun. Mereka mengakui ada satu kuasa yang hebat yang boleh menguruskan, yang mentadbir alam ini. Tapi yang menjadi pertentangan di antara Rasulullah dan juga kaum musyrikin, bahkan pengikut-pengikut Nabi dan juga kaum mereka, begitu juga sehinggalah akhir zaman, pertentangan di antara orang kafir dan juga orang Islam, orang beriman, ialah dalam masalah tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah. Baik, yang ketiga, barang siapa yang belum merealisasikan tauhid ini dalam hidupnya, maka ia belum beribadah, belum menghambakan diri kepada Allah. Inilah sebenarnya makna firman Allah, wala antum abiduna ma a'bud, dan sekali-kali kamu sekalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Surah Al-Kafirun, atau juga dikenali sebagai surah Al-Ikhlas. Surah Al-Kafirun, dia juga dikenali sebagai surah Al-Ikhlas. Cumanya kita jangan dengar. Surah Ikhlas ni maksudnya bukan ikhlas hati, kita ikhlas kerana Allah, tidak. Maksud ikhlas di sini ialah tauhid kita itu. Ikhlas maksudnya suci, bersih, murni. Bersih, suci, murni, tidak ada campur benda-benda yang lain. Itu maksud ikhlas. Jadi surah Ikhlas, Al-Ikhlas, maksudnya kita mensucikan, membersihkan, memurnikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara yang tidak selayak ni di dalam uluhiyahnya dan di dalam asma' wa sifat. Jadi kata dia, siapa-siapa yang belum lagi menjadikan tauhid uluhiyah ataupun ubudiyah ini di dalam kehidupan mereka ini, tidak dijalankan secara sempurna, maka sebenarnya mereka ini masih lagi belum dianggap sebagai orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perkataan dia, walaupun ucapan lidah dia boleh mengaku kami beriman, tetapi keimanan mereka itu akan dilihat ataupun dinilai daripada sudut bagaimana dia beribadah kepada Allah. Adakah tepat sebagaimana yang diperintahkan, ataupun dia menyimpang daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keempat, hikmah diutusnya para rasul adalah untuk menyeru kepada tauhid dan melarang kemusyrikan. Hikmah diutusnya para rasul adalah menyeru kepada tauhid dan melarang kemusyrikan. Jadi tauhid yang menjadi sebab tujuan rasul-rasul itu diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah tauhid ubudiyah. Tujuan utama rasul-rasul ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ialah untuk nak menjelaskan bagaimana yang perlu pada tauhid uluhiyah, pada tauhid ubudiyah, bagaimana cara nak beribadah berkenaan dengan percaya bahawa adanya pencipta, itu tidak ada masalah. Itu bukan tugas utama. Kerana apa? Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, masalah berkenaan dengan Allah menjelaskan dia menciptakan, dia menguruskan alam ini tidak banyak. Tetapi banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, dia menceritakan tentang tauhid uluhiyah ataupun cara-cara beribadah.
Dan lawan kepada tauhid uluhiyah, iaitu kesyirikan. Dia berlaku juga pada tauhid rububiyah, tapi tidak banyak, tidak ramai manusia yang menolak akan adanya pencipta terhadap alam ini. Jadi maknanya tidak ramai manusia yang terlibat dengan syirik di dalam rububiyah, tetapi ramai manusia yang akan terlibat dengan tauhid ataupun kesyirikan di dalam masalah tauhid uluhiyah ataupun ubudiyah. Sehingga Allah SWT sebut dalam satu ayat, Allah kata wa ma aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidak adalah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka itu syirik kepada Allah. Jadi Allah mengakui mereka beriman, mereka percaya. Percaya di sinilah percaya kepada adanya pencipta alam ini, adanya pengurus alam ini, adanya yang mentadbir alam ini. Tetapi dalam masa yang sama mereka syirik, iaitu mereka syirik di dalam cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diutuskan para rasul adalah untuk menjelaskan sejelas-jelasnya berkenaan dengan tauhid uluhiyah ataupun tauhid ubudiyah. Baik, yang kelima, misi diutusnya para rasul itu ialah untuk seluruh umat. Misi diutusnya para rasul adalah untuk seluruh umat. Jadi rasul akhir zaman, yakni Rasulullah SAW, ialah untuk seluruh manusia. Dan rasul-rasul sebelum ataupun nabi-nabi yang sebelum ini diutuskan pada kaum mereka sahaja. Tetapi Rasulullah sebagai Rasulullah SAW, Nabi kita, sebagai Rasul akhir zaman, dan dia diutuskan untuk keseluruhan umat manusia. Yang keenam, ajaran para Nabi adalah satu, iaitu tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ajaran para Nabi dan Rasul adalah satu, iaitu tauhid. Jadi apa yang kita faham di sini, keseluruhan Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada manusia, ataupun yang menjadi perantara untuk menyampaikan perkataan Allah, menjelaskan perkataan Allah kepada manusia, dia membawa satu benda yang sama di dalam masalah i'tiqad, di dalam masalah akidah, iaitu tauhid ataupun mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun cara di dalam masalah ibadah, cara-cara ataupun syariat, kita sebutkan sebagai syariat, mungkin berbeza. Syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi kita berbeza. Tetapi berkenaan dengan tauhid, dia adalah sama. Start daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang disuruh berkenaan dengan kepercayaan, berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan keimanan, ialah sama, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam masalah syariat, dalam masalah cara untuk beribadah itu mungkin berbeza. Cara semayang Nabi Musa dengan cara semayang umat Nabi Muhammad SAW mungkin berbeza. Cara membasuh najis di zaman Nabi Musa yang disyariatkan oleh Allah kepada kaum Nabi Musa dengan apa yang disyariatkan kepada umat Muhammad mungkin berbeza. Tetapi dalam masalah i'tiqad, dalam masalah tauhid, dia adalah tidak berubah dulu, kini dan selamanya. Baik, kita teruskan. Yang ketujuh, masalah yang sangat penting adalah bahawa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terrealisasi dengan benar kecuali dengan adanya peingkaran terhadap taghut. Masalah yang paling penting juga di dalam masalah tauhid uluhiyah ini ialah tauhid itu tidak akan terlaksana dengan benar kecuali dengan adanya peingkaran terhadap taghut. Jadi maksudnya, kalau siapa-siapa yang mengakui bahawa dia percaya bahawa Allah sahaja yang boleh mengaturkan, yang mampu, yang layak untuk mengaturkan segala urusan ibadah mereka, segala apa yang patut mereka buat untuk Allah, ataupun aturan-aturan berkenaan dengan ibadah, hanya Allah yang layak mengaturkan kepada manusia ini, maka dia kena melaksanakan satu lagi tuntutan, iaitu mereka mestilah mengingkari
terhadap taghut. Mestilah mereka ingkar terhadap taghut. Ini perlu kena faham. Bila kita sebut kita percaya kepada Allah, perkataan yang ada di dalam itu ialah kita tidak percaya kepada taghut. Kalau kita rapat dengan Allah, maka perkataan yang ada di dalam perkataan kita itu ialah mesti kita menjauhi akan taghut. Ini perkara yang disebut sebagai kelaziman. Tidak boleh tidak, mesti, dan dia kena diusahakan. Bukan tidak dapat tidak, dia akan datang sekali. Dia akan datang secara tidak sengaja. Kita ambil satu, yang ni pun ikut sama. Tidak. Tetapi dia mesti berusaha. Mesti berusaha untuk menjauhi taghut, untuk nak melaksanakan tuntunan yang benar di dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Jadi tidak akan berlaku, maksudnya tidak akan berlaku kepada seseorang yang mengakui mereka beriman kepada Allah, tapi dalam masa yang sama mereka beriman juga kepada taghut. Dan inilah maksud dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Baik, muka surat 20 Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka ia benar-benar telah berpegang teguh kepada tali yang paling kuat. Sekali lagi kita ulang. Maksud surah Al-Baqarah ayat 256. Barang siapa yang mengingkari taghut, maknanya tidak percaya kepada taghut, tidak ikut taghut, dan beriman kepada Allah. Ingkar kepada taghut, maka dia barulah disebut sebagai beriman kepada Allah. Maka orang ini, orang yang mengingkari taghut dan juga beriman kepada Allah ini, maka ia benar-benar telah berpegang teguh kepada tali yang paling kuat, iaitu tali akidah, tali tauhid, tali keimanan yang sebenarnya. Baik, nombor 8. Pengertian taghut bersifat umum. Taghut, mungkin ada di kalangan kita yang akan bertanya, apa itu taghut? Baik, kalau tak bertanya saya teruskan. Pengertian taghut bersifat umum, mencakupi semua yang diagungkan selain Allah. Sudah diberikan di sana apa itu taghut. Pengertian taghut ialah bersifat umum, mencakupi semua yang diagungkan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Pengertian taghut bersifat umum, mencakupi semua yang diagungkan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut taghut, dia bukannya sejenis benda. Tidak, dia sifat, satu benda yang umum. Apa dia? Dia mencakupi semua, apa saja yang diagungkan selain Allah. Baik benda itu adalah benda, duit ke, orang ke, tok guru ke, ataupun apa-apa saja, ataupun yang disebut sebagai sifat saja. Yang disebut sebagai sifat saja. Maka kalaulah diagungkan perkara itu lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia disebut sebagai taghut. Umpamanya hawa nafsu seseorang, dia yang disebut sebagai benda yang tidak nampak, tetapi dia sebagai sifat saja. Tapi kalau mengagungkan hawa nafsu melebihi mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagi seseorang itu disebutkan taghut dia adalah hawa nafsu. Dan kalau ada yang melebihkan duit daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengagungkan duit lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang itu taghutnya adalah duit. Begitu juga orang yang mengagungkan kerjayanya melebihi keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang itu disebut taghutnya ataupun Tuhan selain Allah yang ada pada diri orang itu ialah kerjayanya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan dia adalah bersifat umum yang mencakupi kesemua apa yang diagungkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita bimbang. Apabila bertemu
bila bertemu arahan Allah dan juga arahan daripada selain Allah. Apabila kita melebihi arahan selain daripada Allah, maka selain daripada Allah itu, apa sahaja disebut sebagai taghut bagi seseorang itu. Jadi mungkin orang ni taghut dia adalah duit. Mungkin orang yang kedua taghutnya adalah hawa nafsu. Mungkin orang ketiga taghutnya adalah kerjaya dan sebagainya. Jadi ini yang kita paling bimbang. Kalau ada saja apabila bertembung, contoh yang kita buat lah, yang nak bagi nampak, iaitu mungkin dalam masalah kerja. Bos kita tak bagi yang lelaki pada hari Jumaat untuk solat Jumaat pada minggu itu, sebab banyak kerja, banyak sangat benda yang perlu diselesaikan. Jadi dia tidak bagi, dia suruh kerja sampai selesai, barulah kalau nak pergi semayang ke apa. Maka ketika itu, kalaulah seseorang itu melebihkan arahan bosnya, maka bosnya itulah menjadi taghut bagi dia, ataupun Tuhan selain Allah yang ada di dalam kehidupan dia pada perkara itu. Pada perkara itu mungkin hari esok lain. Mungkin hari itu taghut dia adalah bos dia. Hari esok taghut dia mungkin kerjaya, ataupun mungkin cita-cita dia. Lusa mungkin taghut dia itu adalah duit dia. Jadi mungkin benda ni dia akan berubah setiap waktu. Itu yang nombor 8. Baik, yang ke-9. Ketiga ayat muhkamat yang terdapat di dalam surah Al-An'am, menurut para ulama salaf, penting kedudukannya. Di dalamnya ada 10 pelajaran penting. Yang pertama adalah larangan berbuat kemusyrikan. Ketiga ayat muhkamat yang terdapat dalam surah Al-An'am yang kita baca dulu, berkenaan dengan apa yang Allah kata sebut, hurrimat alaikum, diharamkan. Marilah aku bacakan kepada kamu apa yang diharamkan. Jadi disebut satu-satu di sana, iaitu yang pertama, janganlah syirik kepada Allah. Ada banyak perkara yang disebutkan di sana. Itu adalah benda yang penting yang disebut sebagai ayat muhkamat. Ayat muhkamat ini adalah ayat yang jelas, apa yang disebutkan oleh Allah secara jelas. Tidak perlu nak takwil lagi. Cakap sekali sudah pun faham apa yang dimaksudkan oleh Allah. Itu maksud ayat muhkamat. Lawan kepada ayat muhkamat ialah ayat mutasyabihat, ayat yang kesamaran, yang mungkin boleh diletakkan dengan berbilang-bilang makna. Jadi ayat ini ayat jelas, baca sekali dah faham. Dia disebut ayat muhkamat. Jadi ayat ini adalah ayat yang cukup besar dalam kehidupan seorang Islam. Maka di sana ada arahan-arahan penting. Jadi yang pertama sekali yang disebutkan di sana ialah berkenaan dengan tauhid, ataupun dalam berkenaan dengan larangan berbuat kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sahabat-sahabat kita yang ada soalan, boleh hantar. Saya akan habiskan ini, kemudian kita akan jawab soalan itu. Jadi kita akan teruskan. Jadi dalam masa yang sama, kalau ada soalan boleh hantar, dan kalau sempat kita akan cuba jawab, sebab kita nak habiskan juga tajuk ini pada pertemuan kali ini lah. Cuma kita ada masa sejam untuk setiap pertemuan. Jadi kita habiskan. Kalau ada masih berbaki, kita akan jawab soalan. Tapi apapun, kalau ada soalan, teruskan hantar soalan. Kalau tak sempat kita jawab secara online ini, kita akan jawab selepas daripada pertemuan kita ini. Baik, kita teruskan. Jadi disebutkan ada 10 pelajaran penting, ada 10 benda yang Allah Ta'ala sebutkan, yang Allah mahukan pada perjalanan kehidupan seorang Muslim itu. Ada 10 perkara dalam ayat itu, tengok baliklah. Baik, yang ke-10, ayat-ayat muhkamat yang terdapat di dalam surah Al-Isra mengandungi 18 masalah. Ini lagi banyak. Dalam surah Al-Isra ada 18 masalah yang perlu kita teliti. Dan perkara itu ataupun ayat itu, dalam surah Al-Isra dimulakan ataupun dimulai dengan firman Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Janganlah kamu menjadikan bersama dengan Allah itu
ada sesembahan yang lain, agar kamu tidak menjadi terhina lagi tercela. Nampak? Natijah, muqaddimah dan natijah. Muqaddimah dia iaitu kalaulah seseorang menjadikan adanya sekutu bagi Allah, natijah dia akan terhina lagi tercela di akhirat nanti. Itu sebab Allah kata awal-awal lagi waktu kita hidup ini, Allah telah pun peringatkan kepada kita semua, janganlah kamu menjadikan bersama dengan Allah itu adanya sesembahan lain, agar kamu tidak menjadi terhina lagi tercela. Dan diakhiri dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah itu ada sesembahan yang lain, ada kepercayaan-kepercayaan yang lain, ada tauhid yang lain, sehingga kamu nantinya dicampakkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan tercela, dijauhkan dari rahmat Allah. Baik, muqaddimah ni apa? Iaitu orang menjadikan Allah ada sekutu, ada yang sama dengan Allah. Sama ada bila kata sekutu ataupun menyamai Allah, ataupun menjadikan Allah adanya syarik, maka orang ini akan terlibat dengan syirik lah. Sama ada di dalam masalah rububiyah, dalam masalah tauhid rububiyah, iaitu dia percaya adanya kuasa lain yang sama dengan Allah yang menguruskan alam, maka dia telah pun syirik, telah menjadikan Allah ada sekutu. Umpamanya, dia kata, contoh, dia percaya Allah yang menguruskan alam, dan dalam masa yang sama adanya kuasa lain, mungkin daripada wali-wali, ataupun mungkin daripada dewa-dewa yang lain, dewa yang menguruskan alam bersama dengan Allah, dan Allah berhajat kepada pertolongan dewa-dewa itu ataupun wali-wali itu. Maka dia telah pun syirik di dalam tauhid rububiyah. Ataupun seseorang yang meyakini ataupun percaya bahawa adanya orang lain yang boleh mengaturkan undang-undang ataupun ibadah selain daripada Allah. Bila Allah kata 4 rakaat, dan dia percaya ada juga orang yang boleh mengatakan bahawa boleh semayang 5 rakaat. Ataupun dia percaya tok guru dia juga boleh memutuskan ataupun melupuskan apa yang diarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita semayang 5 kali sehari semalam, dan dia juga percaya tok guru dia juga ada kuasa macam Allah untuk mengaturkan undang-undang, hukum hakam, sehingga apabila tok guru dia mengatakan bahawa apabila kita sudah sampai kepada tahap, sudah sampai kepada makam, sudah sampai kepada satu martabat, maka kita tidak perlu lagi untuk nak semayang 5 waktu. Maka dia percaya itu adalah aturan yang baru yang diterima daripada tok guru dia, dan dia percaya tok guru dia juga mampu untuk mengaturkan aturan ini. Maka dia telah pun syirik dalam syirik uluhiyah ataupun syirik ubudiyah. Itu sebabnya ulama-ulama kita banyak sangat memperingatkan, jangan kita kacau agama kita, jangan kita kacau sunnah Nabi SAW. Kerana sunnah ini, walaupun daripada Nabi SAW, dia adalah manusia macam kita, tetapi semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Tuhan kata, dan tidaklah dia itu berkata-kata dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, kecuali apa yang diucapkan itu adalah wahyu daripada Allah. Dan ulama-ulama kita mengatakan bahawa hadis itu adalah wahyu daripada Allah. Hadis iaitu percakapan Nabi, perbuatan Nabi, ikrar Nabi, itu juga adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menjadi sumber hukum. Jadi apabila telah tetap dia adalah sunnah, satu sunnah yang pun jelas, yang telah pun jelas di dalam Islam, jadi orang lain tak boleh nak kacau.
Bila ada orang lain kacau, maka seolah-olah dia telah pun mengambil kuasa uluhiyah, kuasa ubudiyah Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah sahaja yang layak untuk menentukan apa-apa saja aturan di dalam cara pengibadahan seseorang itu. Jadi maksudnya, kalaulah seseorang yang mengacau sunnah Nabi SAW, iaitu dengan melakukan bid'ah, bid'ah di dalam ibadah, maka sebenarnya walaupun dia tidak perasan ataupun dia tidak tahu, sebenarnya dia telah mengatakan bahawa Allah tidak layak. Dia mengatakan Allah tidak layak untuk mengaturkan urusan apa yang dia kacau itu. Contohnya apabila seseorang itu, contohnya sembahyang subuh. Kita dah tahu, dah memang pun sabit dalam sunnah bahawa sembahyang subuh 2 rakaat. Sembahyang subuh 2 rakaat. Jadi bila tiba ada satu orang kata kita boleh buat 3 rakaat, lagi cepat masuk syurga. Jadi sebenarnya orang yang percaya itu ataupun orang yang kata itu, dia telah pun mengambil uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang percaya, maka dia telah pun sebenarnya terlibat dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah uluhiyah. Jadi itu sebab kita katakan masalah bid'ah yang terbukti dia adalah bid'ah sungguh, maka kalaulah ada orang yang masih lagi ragu-ragu tentang perkara itu, masih lagi sayang nak meninggalkan perkara itu, maka sebenarnya dia ni telah pun merasakkan tauhid uluhiyahnya. Itu sebab penting sangat dalam masalah ibadah ni, apabila telah pun terbukti kepada kita cara-caranya macam mana yang datang daripada Nabi, maka tidak boleh lagi kita nak kacau. Kerana kalau kita kacau, seolah-olah kita pun kacau masalah uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang seterusnya, ayat tadi Allah Taala sebut nanti akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Itu natijah dia. Natijah daripada orang yang tidak mengikuti akan arahan Allah Subhanahu wa taala, iaitu larangan. Allah larang tapi dia buat. Baik. Apa yang dia buat? Allah larang, dia buat. Dalam ayat ni Allah kata jangan, wala taj'al, dan janganlah kamu jadikan bersama dengan Allah itu adanya tuhan-tuhan lain, sembahan-sembahan lain, kepercayaan-kepercayaan lain yang menandingi akan Allah Subhanahu wa taala. Dan natijah dia kalau seseorang terbuat, dia akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan tercela dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang seterusnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pula tentang pentingnya masalah ini dengan firman-Nya, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Itulah sebahagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Apa dia? Berkenaan dengan aturan-aturan yang disebutkan dalam 2-3 ayat sebelum inilah, dalam tajuk ini. Jadi itulah hikmah yang Allah wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga untuk umatmu. Baik, yang ke-11, satu ayat yang terdapat di dalam surah An-Nisa, disebutkan di dalamnya 10 hak, 10 perkara, 10 hak, 10 tanggungjawab. 10 tanggungjawab yang disebutkan dalam surah An-Nisa. Baik, yang pertamanya, Allah memulainya dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu sekalian kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Beribadahlah kamu kepada Allah sahaja dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun maksudnya perkataan syai'ah itu umum, sesuatu apapun iaitu apa saja boleh menjadi syirik atau syarik, apa kita kata, persamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu pun itu maksudnya banyak perkara.
Macam-macam benda yang boleh disekutukan, dijadikan sekutu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini boleh berlaku pada banyak kali kita sebut tauhid uluhiyah, rububiyah, uluhiyah dan juga tauhid asma was sifat. Jadi ada orang yang syirik kepada Allah dalam rububiyah, ada orang yang syirik kepada Allah dalam uluhiyah, dan ada yang syirik kepada Allah dalam asma was sifat. Jadi dalam ayat ini Allah kata, sembahlah Allah semata-mata dan jangan syirik kepada Allah dengan sesuatu apa pun. Baik, yang ke-12, perlu diingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat akhir hayat beliau. Jadi banyak pesanan-pesanan yang Nabi pesan semasa Nabi Nabi sihat, waktu Nabi lapang, Nabi banyak menasihatkan ataupun memberi arahan, panduan, pedoman kepada sahabat-sahabatnya, dan dia direkod sehingga umat akhir zaman. Dan apa yang penting, yang lebih penting, yang berkenaan dengan apa yang Nabi, ketika mana Nabi hampir-hampir nak wafat, jadi seolah-olah mungkin Nabi telah pun mengetahui. Jadi Nabi berpesan dengan pesanan yang terlalu penting, kerana dia tahu tak lama lagi kalau tidak dia peringatkan perkara itu, mungkin tak sempat. Jadi dia peringatkan. Jadi di saat-saat akhir Nabi SAW, ada banyak benda yang direkodkan, yang dipesan oleh Nabi SAW. Jadi di antara lainnya yang dipesan banyak kali kepada umat, iaitu janganlah terlibat dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di antara lain yang perlu di luar daripada tajuk kita lah, di antara lain dekat dengan wafatnya Nabi SAW, yang antara disebut ialah wattaqun nisa. Wattaqun nisa, takutlah kamu akan perempuan, takutlah fitnah perempuan. Dan banyak lagi lah perkara-perkara lain yang disebut. Mungkin saya pun tak ingat, kita fokuskan pada di antara lain ada Nabi SAW juga disebut dalam kitab ni, saya baru ingat, iaitu Nabi sebut sebelum dekat-dekat hampir dengan wafat, Nabi kata, Allahumma la taj'al qabri aida. Wahai Allah, Nabi berdoa. Ini suatu benda yang agak penting. Nabi berdoa, wahai Allah, la taj'al qabri, janganlah kau jadikan kubur aku aida, sebagai tempat orang berhari raya, ataupun janganlah kau jadikan kuburku ini, wahai Allah, sebagai tempat orang berulang alik. Itu di antara doa-doa akhir Nabi SAW. Jadi banyak benda-benda yang dekat-dekat dengan wafat itu. Jadi ulama-ulama nilai, kaji, itu perlu kita tengok sebab dah ujung-ujung usia. Macam mana kita lah, kalau orang yang waktu dia sihat, dipesan kepada kita sesuatu, jadi kita tidak ambil berat sangatlah. Kalau sempat kita buat. Tapi bila orang dah dekat nak mati, dia ada pesan kepada kita. Lebih-lebih lagi dalam keadaan dia tengah nazak begitu, dia pesan kepada kita 2-3 perkara. Jadi kita akan cuba ingat, dan kita akan cuba laksanakan apa yang diminta pada kita. Begitulah berkenaan dengan Nabi SAW. Di antara wasiat akhir di saat-saat akhir Nabi SAW ialah jangan syirik kepada Allah SWT. Baik, yang ke-13, mengetahui hak-hak Allah yang wajib kita laksanakan. Mengetahui hak-hak Allah. Hak-hak Allah ni maksudnya tanggungjawab kita kepada Allah. Mengetahui tanggungjawab kita kepada Allah yang wajib kita laksanakan. Jadi dalam hadis ada menyebut apa dia tanggungjawab Allah, tanggungjawab kita kepada Allah, iaitu tidak boleh melakukan kesyirikan. Dan tanggungjawab Allah kepada kita, apabila kita tidak syirik kepada Allah, iaitu Allah memasukkan seseorang itu ke dalam syurga, walau apa pun amalan mereka, walau apa pun keadaan, maksudnya walau banyak mana dosa sekalipun mereka, tanggungjawab Allah selagi mana mereka tidak melakukan kesyirikan, tanggungjawab Allah ialah memasukkan mereka ke dalam syurga tanpa didahului oleh azab. Baik, yang ke-14, mengetahui hak-hak hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah
apabila mereka melaksanakan, iaitu masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ke-15, masalah ini tidak diketahui oleh sebahagian besar para sahabat. Masalah ini tidak diketahui oleh sebahagian besar para sahabat. Masalah apa? Nombor 4 ada nota kaki tu. Tidak diketahui oleh sebahagian besar para sahabat kerana Rasulullah SAW menyuruh Muaz. Ini berkenaan dengan hadis Muaz. Rasulullah SAW menyuruh Muaz agar tidak memberitahukannya kepada mereka. Iaitu berkenaan dengan hak Allah, tanggungjawab Allah kepada hamba. Tanggungjawab Allah kepada hamba. Apa dia? Memasukkan hamba ini ke dalam syurga sekiranya mereka ini tidak terlibat dengan syirik, walaupun dosa mereka banyak. Masuk syurga tanpa hisab dan azab. Itu penting. Masuk syurga akhir penting. Bila kita tanya kepada berkenaan dengan orang yang melakukan dosa besar, akhirnya di mana? Orang yang melakukan dosa besar akhirnya ke syurga. Akhirnya ke syurga. Tapi sebelum itu mereka duduk dalam neraka. Jadi bukan kita nak tanya akhir. Sebab akhir, apabila orang itu Islam, akhirnya akan ke syurga. Tapi dalam masalah tauhid ini, Allah akan memasukkan seseorang itu ke dalam syurga tanpa hisab, tak tanya apa, dan tanpa azab, terus masuk ke syurga. Dengan syarat mereka ini benar di dalam masalah tauhid. Tidak terlibat sikit pun dengan syirik. Mereka berusaha untuk nak mengetahui masalah-masalah yang ada dalam tauhid, dan mereka beriman, mereka bersungguh-sungguh dalam masalah tauhid. Jadi Allah bagi ganjaran kepada orang ini. Allah bagi ganjaran, iaitu masuk ke syurga tanpa hisab dan juga tidak didahului oleh azab. Jadi perkara ini disebut pada Muaz. Maka Nabi suruh Muaz tidak memberitahukannya kepada mereka dengan alasan beliau khawatir kalau mereka, mana sahabat-sahabat Nabi SAW, khawatir kalau mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Jadi bimbang. Nabi bimbang begitulah, sehingga kan Nabi kata jangan bagi tahu mereka, sehingga bimbang mereka ni akan menyandarkan kepada keluasan rahmat Allah, sehingga tidak mahu berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Maka Muaz pun tidak memberitahukan masalah tersebut, hadis ini, kecuali di akhir hayatnya dengan rasa berdosa. Tak bagi tahu, sehinggalah nak mati, Muaz pun cerita juga dalam keadaan rasa bersalah. Oleh sebab itu di masa hidup Muaz, masalah ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Berkenaan dengan tanggungjawab Allah kepada hamba. Tanggungjawab Allah kepada hamba, iaitu memasukkan hamba itu ke dalam syurga tanpa didahului azab dan tanpa didahului hisab dan juga azab. Jadi ramai sahabat tak tahu. Sehinggalah Muaz dekat nak mati baru beritahu, dan barulah ramai di kalangan sahabat mengetahui rahsia Muaz dan juga Nabi SAW. Yang ke-22, boleh memboncengkan seseorang di atas binatang jika memang binatang itu kuat. Ini apa cerita pasal binatang ni? Jadi dalam hadis, walaupun hadis itu kita ambil dalam tajuk bab tauhid, tapi Nabi SAW ini diberi mukjizat, di antaranya disebut oleh sahabat-sahabat, oleh ulama-ulama, iaitu jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Iaitu dia bercakap benda yang ringkas tapi padat, benda yang ringkas tapi banyak perkara yang disentuh. Jadi di antaranya hadis berkenaan dengan tauhid, dan di dalam sana ada cerita berkenaan Nabi memboncengkan Muaz bersama dengan dia. Boleh memboncengkan, ini ulama menetapkan hukum boleh memboncengkan seseorang di atas binatang jika memang binatang itu kuat. Jadi kalau binatang itu dengan syarat lah, maksudnya boleh kita naik 2 orang ke 3 orang, 5 orang, 10 orang ke di atas binatang jika binatang itu memang kuat. Kalau binatang itu tidak kuat, maknanya tidak boleh. Kalau binatang itu hanya boleh naik, boleh seorang je naik, maka tak boleh naik 2 orang. Kalau naik 2 orang, maka dia jadi zalim kepada binatang.
Tapi kalau binatang tu boleh naik 10 orang pergi gajah, mungkin lagi ramai boleh naik, maka tidak ada masalah. Jadi dalam perkara ini pun Islam beri tumpuan dalam masalah tidak zalim kepada binatang. Tidak zalim kepada binatang. Itu diberi tumpuan dalam agama. Apatah lagi dalam masalah zalim kepada manusia. Lebih-lebih lagi lah tumpuan diberi oleh agama. Dan lebih-lebih lagi lah kalau bersangkutan dengan kezaliman kepada pencipta. Kezaliman kepada pencipta itu lebih-lebih lagi lah. Kalaulah zalim kepada binatang, tidak boleh kita buat, kita lakukan. Dia akan dihisap dan juga akan dibalas di akhirat. Dan juga kalau seseorang itu zalim kepada manusia pun begitu juga akan dibalas. Benda ini tidak akan dihapuskan. Tetap jika seseorang itu tidak mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi itu, maka dia akan dibicarakan dan akan dibalas sebelum mereka ini dibenarkan untuk masuk ke syurga. Baik, yang paling besar ialah berkenaan dengan zalim kepada pencipta mereka sendiri. Itu sebab ayat yang juga selalu kita ungkapkan berkenaan dengan Luqmanul Hakim menasihati anaknya. Kata Luqman, ini dirakamkan dalam Quran, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu syirik kepada Allah. Kata Luqman, muasiatkan kepada anaknya, jangan engkau syirik kepada Allah. Kemudian Luqman kata apa? Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu la zulmun azim, kezaliman yang besar. Jadi kezaliman yang paling besar ialah syirik, iaitu zalim terhadap penciptanya. Kita tengok seseorang zalim pada kucing pun kita kata, oh tak patut. Kita kata tak patut. Sebab apa? Mentang-mentang kucing tu kecil, awak bolehlah zalim dia. Jadi dia kata apa? Perkataan tak patut. Ini bagaimana satu orang yang boleh menzalimi penciptanya. Sudah tentulah kezaliman yang cukup besar. Baik, yang ke-23, keutamaan Muaz bin Jabal. Jadi disebutkan dalam hadis ini bagaimana Nabi bagi tahu kepada Muaz. Nabi memilih di antara sahabat-sahabatnya. Ada yang dipilih sebagai orang yang menyimpan rahsia, ada yang dipilihnya orang yang memegang yang menyimpan nama-nama orang-orang munafik dan sebagainya. Jadi di antaranya dalam hadis ini menyebut tentang keutamaan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan yang ke-24, tauhid mempunyai kedudukan yang sangat penting. Tauhid mempunyai kedudukan yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hamba. Baik, kita selesai pada tajuk yang pertama. Kita selesai dan insya-Allah kita cuba tengok pada soalan-soalan daripada sahabat yang mampu saya jawab, yang boleh saya jawab. Dan kalau tak dapat, saya akan tundakan jawapan pada pada malam esok. Kita ada setiap malam insya-Allah. Kita cuba juga saya teruja dengan semangat-semangat daripada sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita. Jadi saya ni cuma menyampaikan apa yang ada dalam kitab. Saya baca saja. Kalau ikutkan sahabat-sahabat boleh baca sendiri. Boleh baca sendiri. Mungkin ada 2-3 kalimah yang tidak faham. Ataupun kita kata kalau baca sendiri ni, dia akan baca 5 baris, 10 baris, dah ngantuk dah. Jadi bila kita buat macam ni, mungkin kita jadi seronok. Jadi saya cuma menolong kawan-kawan lah. Jadi saya menumpang semangat daripada rakan-rakan untuk sama-sama kita bermuzakarah. Jadi tidaklah semestinya apa yang saya sampaikan tu saya mengetahui secara mendalam tentang perkara itu. Jadi kalau ada tersalah silap, boleh tegur, tidak ada masalah. Dan saya akan cuba betulkan perkara itu. Dan kita ada rakaman YouTube, dan pada YouTube saya akan dengar berulang kali untuk memastikan apa yang disampaikan itu tidak menyimpang. Dan sekiranya ada perkara yang agak menyimpang, ada yang tidak tepat, saya akan buat catatan di dalam akaun YouTube itu. Jadi kita akan tengok apa dia. Baik, banyak soalan sahabat-sahabat kita ni, insya-Allah. Baik, yang pertamanya daripada sahabat kita yang ke 21 ni.
Maknanya tagut ini berlaku bila kita lebihkan dunia daripada akhirat ke guanya. Bukannya lebihkan dunia daripada akhirat, lebihkan dunia, lebihkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akan jadi tagutlah perkara itu. Kita lebihkan, kita agungkan, kita kasih, kita sayang, kita takut, benda-benda yang disebut sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditentukan sebagai ibadah. Takut adalah ibadah. Allah tentukan, kena takut kepada dia saja. Jadi kita takut kepada sesuatu yang lain, yang ketakutan itu, yang menyebabkan ketakutan itu sama macam mana kita takut pada Allah. Ketakutan, takut yang disertai dengan mengagungkan sesuatu. Jadi itu dikira sebagai, telah menjadikan sesuatu itu sebagai taghut bagi dia. Jadi maknanya taghut ini, kita melebihkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu disebut sebagai taghut. Kalau kita lebihkan dunia daripada akhirat, dia tak panggil taghut. Contohnya kita ni kalau dalam bab kerja ni kita bersungguh, tapi dalam bab ngaji, dalam bab belajar, dalam bab sembahyang sunat kita tak berapa, itu tak panggil taghut. Tapi dalam masalah bila bertembung arahan wajib, bila bertembung arahan haram, kalau dalam masalah sunat, dalam masalah makruh itu tidak ada masalah sangat. Dalam masalah wajib dan juga masalah haram, kalau Allah kata wajib, tiba-tiba kita kata tak wajib, itu kalau Allah kata haram, kemudian ada sesuatu yang lain yang kata benda tu halal, jadi kita pergi dengar perkataan orang itu ataupun sesuatu itu, sama ada hawa nafsu ke, ataupun orang ke, ataupun bos kita ke, maka apabila bertembung arahan ataupun larangan itu, kita melebihkan daripada arahan Allah, maka itu jadi taghut pada seseorang itu. Jadi kalau melebihkan dunia daripada akhirat, itu tidak taghut, selagi mana tidak melebihkan daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan sahabat kita Ummu Muhammad, taghut itu macam ada persamaan dengan sifat zahid, zuhud. Taghut macam ada persamaan dengan zuhud. Mungkinlah ada sikit persamaan. Cuma dalam masalah zuhud ini, dia akhlak. Dalam masalah zuhud, dia adalah akhlak, adab. Jadi kalau kita buat pun tidak ada masalah. Kalau kita tak buat pun tidaklah mencacatkan sangat akidah kita. Tidaklah mencacat. Cumanya dia mencacatkan daripada sudut pahala, daripada sudut kesungguhan dalam beribadah, dan juga dia akan mencacatkan ibadah kita. Itu je lah. Tapi daripada segi akidah, dia tidak terlibat masalah zuhud ini. Tapi dalam masalah taghut, dia melibatkan kepercayaan. Dan yang paling besar lagi, dia melibatkan berkenaan dengan boleh ke tidak untuk pergi ke syurga. Boleh ataupun melibatkan seseorang itu dikira kekal dalam neraka, ataupun dia boleh masuk ke dalam syurga. Dalam masalah taghut, dia berkaitan dengan syurga dan neraka. Dalam masalah zuhud, dia umpama kita kata kita nak menaikkan martabat kita dalam syurga. Dah boleh masuk syurga, tapi kita nak lebih lagi daripada orang lain dalam syurga itu, martabat kita, maka kita pun memilih jalan zuhud. Tapi kalau kita tidak memilih jalan zuhud, maka mungkin tidak menyebabkan seseorang itu masuk dalam neraka. Contohnya, dia melebihkan kehidupan dunia dia, maksudnya dia cari dunia tu lebih daripada akhirat. Tapi dalam masalah perkara-perkara yang fardu, dia buat. Dalam masalah fardu dia buat dan akidah dia tepat, maka orang ni dia boleh masuk syurga. Cumanya tingkatan syurga dia berbeza dengan orang yang memilih jalan zuhud yang sebenarnya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nak kata persamaan tu mungkin ada sikit tapi tak banyak lah. Mungkin tidak baik, kita sebut berkenaan dengan zuhud ni, dia menaikkan martabat kita dalam syurga. Itu je perbezaan. Dan berkenaan dengan taghut, dia adalah menyebabkan seseorang tu boleh kekal dalam neraka. Baik, soalan sahabat kita daripada Jengka 21, macam mana kalau seseorang pelakon TV yang berlakon dan dalam skrip itu terdapat perkataan tercela sehingga boleh gugur imannya, adakah itu diambil kira? Contoh dalam skrip itu dia terpaksa cakap solat itu tak wajib, batal tak iman pelakon itu? Jadi jawabnya batal lah iman. Dan diletakkan syarat lagi oleh ulama', iaitu mestilah dia mengetahui dan dia sengaja. Dia mengetahui hukum dan dia sengaja buat perkara itu. Maksudnya
dalam skrip itu dah ada, dia dah baca dah sebelum tu, dan dia hafal sebelum dia nak berlakon tu dia hafal dulu. Jadi dia baca tu, dia tengok ini perkara ni tak boleh ni. Tak boleh, dia tahu hukum. Maksud hukum, kalau cakap solat itu tak wajib, maka akan menyebabkan iman dia tidak diterima, ataupun iman dia rosak, ataupun dia terkeluar daripada agama. Dia terkeluar daripada agama. Dan dia buat juga dengan kesedaran bahawa perkara itu tak boleh, tapi tak dapatlah, kena buat jugalah. Kalau tidak kan mungkin tak dapat tawaran berlakon lah sebab benda ni. Maka dia buat tu dalam keadaan dia mengetahui hukum benda itu akan menyebabkan iman dia jatuh, dan dia buat tu dengan sengaja, maka jatuhlah imannya. Baik, yang terus, apa maksud merahsiakan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan? Maksudnya kita tidak bagi tahu kepada seseorang akan perkara-perkara yang ada dalam agama, maksudnya ilmu-ilmu, kerana masalah ni maksudnya untuk kebaikan dia. Kalau kita bagi tahu, dia akan menyebabkan dia jadi rosak. Betul, benda itu adalah perkara agama, memang kita patut bagi tahu, tapi kita kena bagi tahu dalam keadaan masa yang sesuai, dengan nada yang sesuai, dengan perkataan yang sesuai. Jadi dalam keadaan kita tak sesuai nak mengatakan perkara itu, jadi kita tak kata lagi, maka tidak mengapa bagi umat. Tidak mengapa. Tapi Nabi tak boleh. Bila Nabi dia beritahu kepada Nabi akan sesuatu, maka dia perlu bagi tahu selalu. Dia tak boleh simpan. Itu hanya khusus untuk Nabi. Tapi kalau kita tahu satu masalah, maka kalau kita tak bagi tahu pada orang pun tidak mengapa lagi. Jadi dalam masalah ini, itu sebab Nabi kata pada Muaz, jangan bagi tahu lagi pada orang. Tapi dia dah bagi tahu pada Muaz. Tapi dia bagi tahu pada Muaz, jangan bagi tahu pada orang lain. Sebab apa? Bimbang. Itu masalah dia. Itu kepentingan dia. Iaitu takut orang lain akan menyandarkan harapan kepada Allah SWT, keluasan rahmat Allah. Jadi maksudnya boleh kita tidak sampaikan sesuatu kerana kita tengok kesesuaian. Sebab baik. Kita teruskan. Baca sendiri tak faham-faham ustaz. Ini bukan soalan lah. Baca sendiri tak faham-faham. Jadi itu sebab kita buat macam ni. Alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada semua sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah pada malam-malam yang lain, kalau tidak ada apa aran, insyaAllah kita akan jalankan setiap pukul 10 lebih begitulah. Jadi kita harapkan sahabat-sahabat yang telah pun terbuka untuk nak bersama dengan kita. Jadi kuatkanlah semangat. Berilah masa, berilah tenaga untuk kita nak memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dah pasti Allah akan membalas segala penat lelah kita selama ini untuk kita nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini selesai kita pada tajuk yang pertama, kitab tauhid, dan pada malam esok insya-Allah kita akan masuk pada tajuk yang kedua. Jadi kalau tidak ada apa-apa aral, ada lagi soalan? Kalau ada soalan pun terpaksa kita jawab dalam grup lah. Sebab masa yang diperuntukkan hampir-hampir tamat lah. Baik. Saya kira tidak ada soalan, ya. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Sekali lagi terima kasih dan minta maaf sekiranya ada perkataan-perkataan yang mengguris perasaan. Dan aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.